Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita jumpa lagi. Telah hampir seminggu kita beristirahat. InsyaAllah kita jumpa lagi dan kita masuk lagi sembang-sembang kita berkaitan dengan isu pengurusan sumber manusia bahagian yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung balik apa yang kita bercerita kan. Ingat lagi apa yang kita cerita sebagai pengenalan kan. Pengenalan kita ialah dalam strategi pengurusan sumber manusia ini, kita tak dapat tidak, kita akan menguruskan manusia. Dia merupakan satu kemahiran yang agak rumit dan leceh. Dia juga berkaitan dengan bagaimana bukan saja menguruskan manusia, kita menguruskan emosi manusia. Dia bukan saja kita menguruskan emosi manusia, kita menguruskan pelaksanaan undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang telah pun digubal oleh agensi dan juga pihak kerajaan untuk melindungi manusia yang bernama pekerja yang bekerja dengan kita. Dalam kemahiran mengurusan manusia juga dia memerlukan kreativiti, sabar, emosi, ilmu, pengetahuan terutamanya berkaitan dengan manusia dan juga undang-undang. Dalam kita menguruskan pekerja kita, tak dapat kita kena sedar bahawa pekerja kita adalah manusia yang ingin membangunkan dirinya kan. Maka kita sebagai majikan ni, kita kena bangunkan akalnya, pemikirannya sesuai dengan matlamat, visi, misi syarikat, gerak kerja syarikat dan juga apakah perkhidmatan atau produk yang kita laksanakan, kita jual. Begitu juga dia berkaitan dengan pembangunan emosi manusia, pembangunan kerohanian, pembangunan orang kata sosialnya kan, dan juga berkaitan dengan sihat tak sihat lah. Maknanya apabila dia duduk dengan kita sebagai pekerja, menjaga tanggungjawab majikan, dia kena handle banyak perkara, membangunkan diri pekerja itu kepada yang lebih baik kerana ia merupakan satu prestasi kepada pekerja itu. Apabila pekerja kita banyak mempunyai prestasi yang tinggi, yang bagus, maka dia akan memudahkan gerak kerja dalam syarikat kita. Kita dah bincang juga kan dalam komponen-komponen penting yang berada dalam sumber manusia ini. Yang pertamanya ialah HR planning, perancangan sumber manusia. Yang kedua job analysis, menganalisa job description untuk pekerja kita supaya apabila mereka masuk, mereka tahu apa mereka nak buat, apakah matlamat mereka bekerja dengan kita. Dan seterusnya recruitment lah, bagaimana kita nak memilih mereka, melatih mereka kan, selection, bagaimana kita nak mengadakan training dan development pada mereka, bagaimana kita menyediakan performance appraisal, penilaian prestasi, dan bagaimana kita melihat kepada compensation. Compensation maknanya apa yang mereka dapat lah, upah mereka, salary, benefit mereka bekerja dengan kita kan. Walaupun sebagai berada dalam SME ni, dia cukup-cukup payah bagi kita untuk memenuhi kehendak pekerja kita kerana dunia SME ni kita faham dah, dia bukannya dunia yang besar kan. Kalau SME syarikat yang ada kilang-kilang tu tak apa, ini barulah nak bertapak kan, kecil-kecil lagi, maka dia mengambil benda yang pahit, mencabar apabila kita berbicara tentang manfaat, salary, upah, gaji pekerja yang duduk dengan kita. Okey, dalam kita berbicara tentang itu juga, kita kena melihat bahawa dalam kita membuat perancangan untuk pekerja ni, kita kena tahu dia ada komponen-komponen lain yang perlu kita ambil berat. Yang pertamanya, kita perlu juga ambil berat tentang berkaitan dengan pengambilan pekerja lah. Pengambil pekerja ni dia ada cara-cara nak buat pengambilan pekerja kan. Dan juga kita kena ambil berat tentang tawaran kerja pada permulaan, sebagai permulaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila kita nak tawarkan pekerja itu, tawaran kerja, dia ada prosedur-prosedur dia. Dan juga kita kena tahu tentang masalah-masalah khas yang berlaku dalam dunia pekerjaan, terutamanya syarikat-syarikat kecil lah. Yang keempat berkaitan dengan daftar dan rekod. Maknanya kita sebagai majikan ni nak tak nak, kita kena ada satu sistem, sama ada manual ataupun sistem cloud ataupun sistem yang lebih canggih berkaitan dengan daftar dan rekod pekerja, kerana dia penting untuk banyak perkara. Apabila nanti kita akan melibatkan dengan KWSP, SOSO, LHDN, kita akan melibatkan dengan banyak perkara-perkara lain lah yang berkaitan dengan pekerja kan. So kita kena ada data mereka yang lebih detail. Dan seterusnya yang kelima, kita juga kena tahu tentang isu upah, bonus, allowance, KWSP, SOSO, LHDN yang berkaitan dengan dunia pekerjaan. Kita juga kena ada satu sistem latihan dan pembangunan sumber manusia, talent sekarang ini dikatakan pembangunan bakat, untuk kita tengok apakah perkara yang perlu kita buat pada pekerja kita kan. Mereka tak boleh masuk bekerja begitu saja. Dia ada sistem pembangunan yang kita kena buat dah. Macam penat sikit lah kan. Tapi kalau kita berjumpa dengan konsultan
yang terlibat atau kawan-kawan kita yang berada dalam HR, mereka banyak boleh bantu dengan harga yang murah ataupun percuma. Kalau sembang-sembang pun dapat ilmu banyak lah. Yang seterusnya ialah berkaitan masa bekerja, masa rehat. Itu pun kita kena tahu kan, supaya kita tidak melanggar perundangan, dan setiap industri dia berbeza-beza. Kita kena faham bab-bab industri ni, sebab pekerja kita sekarang semakin cerdik. Dia dah banyak konsultan HR, bukan saja dia mengajar syarikat-syarikat, dia juga telah membuka satu kursus untuk pekerja memahami hak-hak bekerja. Macam menghasut lah, bukan menghasut, itu hak masing-masing. Pekerja ada hak dia, majikan ada hak dia kan. Dan seterusnya berkaitan dengan cuti. Cuti ni dia ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti sakit lanjutan, ada cuti kecemasan, MC, cuti bersalin untuk isteri, cuti bersalin untuk lelaki. Macam mana tu dah? Cuti isterinya bersalin, dia adalah cutinya juga kan. Dipanggil apa? Maternity dengan paternity kan. Dan juga dia ada agak cuti-cuti yang kadang-kadang setengah syarikat dia panggil so called cuti macam cuti paksa lah kan. Setengah syarikat dia kata nak bawa cuti ni ke tahun hadapan ke tak. Ada syarikat dia kata tak boleh bawa semua, kena bawa mungkin 6 hari saja. So lebih-lebih tu ke depan pandailah habiskan. Siapa tak habiskan, dia kira burn dah cutinya. Macam cuti paksa. Tapi macam mana kan? Benda tu ada dalam kelas-kelas yang kita pergi detail, kita akan boleh faham dah. Dan seterusnya dia kalau kita melihat kepada, kita masuk topik pertama ya. Kita buat ringkas je pada hari ini. Kita masuk topik pertama berkaitan dengan pengambilan pekerja. Oh, belum lagi. Kita pergi yang ke komponen yang seterusnya. Yes, masuk yang tu. Ada komponen yang ke-9, iaitu disiplin dan penamatan. Dalam konsep disiplin pekerja, ada pekerja yang masuk bermasalah kan, tak sesuai dengan kita. So kita nak tamatkan tu, dia adalah surat 1, surat 2 kan, supaya kita tidak boleh tamatkan pekerja tergesa-gesa melainkan perkara yang terlalu serius sangat. Dengan itu pun dia ada banyak prosedur yang kita kena faham, dan dunia HR ni kalau kita belajar dia tak habis. Dia banyak sangat benda yang ni kan, yang perlu kita belajar dari tahun ke tahun lah. Okey, kita masuk komponen yang pertama, pengambilan pekerja. Apabila kita nak ambil pekerja, pertamanya kita kena ingat, kita kena ada matlamat. Kenapa kita ambil pekerja? Apakah kita matlamat? Contohnya kita nak pekerja yang cekap, pekerja yang boleh dipercayai, prestasi pekerja yang baik. Bila kita ada matlamat, dia memudahkan kita untuk memilih pekerja calon-calon yang datang. Walaupun zaman pandemik ni kan zaman yang sikit mencabar dalam pengambilan pekerja kan. Kita ambil pekerja, kita tak tahu operasi kita okey ke tak okey, bila buka dia. Jadi benda yang sedikit mengganggu kita lah. Tapi dengan adanya matlamat ni, kita jelas kita ambil pekerja untuk apa, bahagian-bahagian tu kan. Kalau bahagian sales marketing ada matlamat dia, kalau bahagian operasi ada matlamat dia, kalau bahagian admin ada matlamat dia, kalau bahagian HR ada matlamat dia, kalau bahagian finance kewangan juga ada matlamat dia kan. So kita kena tahu bahawa pekerja ini bukannya mesin, dia adalah pekerja yang ada emosi kan. So untuk memudahkan dia, kita kena ada job description dan juga job specification, spesifikasi kerja dan juga pendetailan kerja lah. Jangan kita kena sediakan dokumen lah, dokumen berkaitan dengan surat menyurat sebagainya tu, kita kena adalah format-formatnya. Dan kita kena tahu cara pengiklanan, cara pengambilan kan. Contohnya dia biasanya dia ada beberapa isu kat situ kan, tentang gelaran kerja. Kerja ni sebagai apa? Nama, title kerja lah, dia translate bahasa Inggeris ni, title kerja. Yang seterusnya, lapor pada siapa bila dia buat laporan, dia nak lapor kerja pada siapa, siapa yang menjadi supervisor dia kan, supaya pekerja ni dia tahu dia ada orang yang memerhatikan dia, bukan dia hasil nak take a boss, bukan, dia ada supervisornya kat atas lah. Ini bagi yang ada supervisor, yang tak supervisor, boss lah kerja supervisor kan. So boss dia sedikit dananya dia boleh orang kata dia sedikit macam kelemahan lah. Mana pekerja kadang boleh manipulasi bos. Bos ni pula jiwa yang lembut kan. Senang nak manipulasi dia. Kan itu kena check jugalah. Dia juga ada gambaran-gambar kerja. Gambaran kerja ni maknanya kerja tu apa? Melihat sebagaimana gambaran umum sebagai pekerjaan. Dia juga ada tugasan-tugasan yang diberikan. Dia ada kelayakan-kelayakan yang kita kena tengok. Faktor-faktor fizikal dan juga tawaran-tawaran kerja kita macam mana. Itu bab yang pertama lah. Kita akan sambung balik insyaAllah pada masa akan datang. InsyaAllah kita sentiasa mahu orang kata apa, sebagai majikan ni kita dah kalau ada pekerja sentiasa mau membaiki diri kita ke arah lebih baik, membawa syarikat kita ke arah prestasi lebih baik dan menjadikan pekerja kita ini sebagai tim yang bagus untuk mereka maju dalam dunia mereka dan juga memajukan syarikat. InsyaAllah kita jumpa lagi di page Wan Azwida dan Wizard dan juga page Nadi Duit. InsyaAllah kita sama-sama menggapai impian kita dan merobos citra diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.